والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua yang sedang menonton TV Al-Hijrah sekarang ni. Anda bersama saya, insya-Allah kita akan mulakan Assalamualaikum subuh kita pada hari ini. Mudah-mudahan segala apa yang kita kongsikan bermanfaat hendaknya dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Insya-Allah apa yang kita doakan dimakbulkan oleh Allah. Dan kita pada hari ini bersiaran secara langsung 27 Disember 2022 bersama dengan 3 Jamadil Akhir 1444 Hijrah dan di TV Al-Hijrah hari ini alhamdulillah kita bersiaran seawal 6.30 pagi setiap hari. Jangan lupa di ruangan Facebook juga, di laman media sosial kami juga, like, share, save dan juga komen di live Facebook TV Al-Hijrah bersama kita membina syurga di rumah. InsyaAllah kita dapat membina rumah kita di syurga. Satu hari kelak InsyaAllah kita dapat masuk syurga sekeluarga bersama-sama dengan semua orang yang kita sayangi. InsyaAllah yang mana kami di TV Al-Hijrah sentiasa mendoakan yang terbaik dan kami bawakan program di TV Al-Hijrah ini dengan memartabatkan ilmu supaya kita semua dapat satukan ummah dengan ilmu insya-Allah. Dan hari ini kita berbesar hati menerima kehadiran tetamu di Assalamualaikum Subuh. Kita ucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Ustaz Muhammad Azli Abdullah, pengurusi Mushola Ar-Rawdah, dan juga rakan usrah kita pada pagi ini alhamdulillah bersama dengan kita iaitu saudara Adam Qori. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kedua-dua. Alhamdulillah. Terima kasih bersama dengan kami. Kita nak tahu dengan lebih ialah kalau macam berkenaan dengan topik kita pada pagi ini iaitu nikmat hijrah. Yang mana kita tahu ramai yang ingin berhijrah ke arah yang lebih baik kan. Betul. Tapi mungkin ada segala cabaran, ada orang kata masa ataupun kekangan-kekangan yang dihadapi untuk mendapat ataupun memperolehi satu kebaikan tu dalam berhijrah insya-Allah. Dan sebagai mukadimah kita Ustaz Ustaz kita nak kongsikan yang kita ni bakal orang kata apa menyambut tahun baru tahun baru 2023 ni. Ada yang mungkin
berazam nak berubah ke arah yang lebih baik ataupun nak memulakan sesuatu Azam nak penghijrahan. hijrah, Bang Ria. Ya, betul Ustaz. Dan mungkin secara mukadimah pembukaan bicara kita Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man wala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah kembalikan semula roh kita menduduki jasad kita. Alhamdulillah. Allah beri afiat pada tubuh badan kita dan Allah beri izin pada lidah kita untuk kita mudah sebut nama Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Allah, terima kasih Abang Adam yang sudi menemani saya dan juga Allah pada pagi ni kan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur sangat. Hari ini kita nak bincang berkenaan dengan hijrah yang kita pun harap-harapnya masuk tahun 2023 ni kita pakat-pakat berhijrah lah. Amin. InsyaAllah. Dan apabila kita menyebut tentang hijrah, maka tidak boleh tidak mesti kita merujuk dulu pada firman Allah dan juga hadis Nabi. Apa itu hijrah? Ya. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 100, Allah sebut wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran was'a. Siapa yang berhijrah pada jalan Allah, orang yang berhijrah itu akan dapati bumi Allah ni luas. Banyak tempat nak hijrah tu banyak dan luas. Kemudian Nabi sebut innamal a'malu binniyat, hadis yang cukup popular. Allah sebut Nabi sebut di hujung tu siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa hijrah kerana seorang perempuan awi mra'atin yang kihuha, kerana dia nak kahwini perempuan itu, fa hijratu ila ma hajra ilaih, Nabi kata maka hijrah dia dapatlah apa yang dia nak. Muhajir Ummu Qais nama lelaki itu. Dia digelar penghijrah kerana nak kahwin dengan seorang perempuan nama Ummu Qais. Baik, dalam meneliti ayat Al-Quran itu tadi ada beberapa pandangan ulama lah. Sebagai contoh Ibnu Abbas sepupu Nabi kata apa? Maksud hijrah tu yang kata bila kita berhijrah kita akan dapati bumi yang kita nak hijrah ni luas dan banyak. Kata Ibnu Abbas, dia kata hijrah ni at-tahawul min makan ila makan. Hijrah ni bergerak satu tempat ke satu tempat. Daripada Hulu Kelang tempat Abang Adam datang kemari. Itu hijrah lah tu. Saya daripada Kuantan datang kemari, itu hijrah. Kemudian kalau kata Mujahid dan Imam As-Sawri pula, maksud hijrah itu ialah kita meninggalkan apa yang kita tak suka. Benda yang kita benci dalam hidup kita tinggalkan. Itu hijrah juga. Kata Qatadah, seorang ulama tabi'in, dia kata apa? Hijrah itu ialah kita keluar daripada ad-dalalah ilal huda, daripada kesesatan jahiliah kita kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan juga min killah, daripada sedikit kepada al-ghina, daripada kaya. Dulu kita miskin, kita susah, pada kaya. Dan satu yang sangat menarik yang disebut oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama yang cukup terkenal lah dalam bidang tafsir. Dia kata ketika menafsirkan ayat ini, dia kata tidak boleh tidak, pertama sekali hijrah itu mesti kita nak talabul ma'unah minallah. Kita nak minta tolong daripada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan. Dan dipecahkan ketaatan tu, dia kata kalau nak sesuaikan dengan hari ni Abang Adam, Syekh Mutawalli kata apa? Nak sesuaikan dengan kehidupan kita hari ni ada 4 perkara yang kita perlu hijrahkan. Pertama sekali, hijrahkan diri kita, satu buat haji. Okay. Yang kedua, hijrah kita ialah tuntut ilmu. Yang ketiganya, hijrah kita ni ialah kita mencari si'atul aish, talabu si'atul aish. Kita mencari rezeki untuk kehidupan kita. Dan yang keempatnya ialah kita keluar daripada satu negeri atau satu negara yang mana di situ pemerintahnya menghalang kita pergi ke masjid, kita keluar daripada negara itu, kita pergi ke negara lain. Jadi 4 itu adalah kehendak hari ini. Kalau kita kata hijrah, maknanya hijrah dalam bentuk macam tu. Pergi haji, menuntut ilmu, keluar daripada pemerintah yang mengekang daripada melakukan solat di masjid dan sebagainya. Yang keempatnya ialah kita apa yang keempat, saya pun lupa. Tiba-tiba hilang. Ada 4 perkara tadi. 4 perkara, okay. Mencari rezeki untuk keluarga kita. Jadi 4 ini kita rasakan sesuatu yang perlu dalam kehidupan kita, dalam kita nak rangka plan kita tahun depan 2023 ni, apakah azam. Jadi kalau boleh cuba azam untuk kita menjadi lebih baik sebagaimana yang dituntut oleh agama kita. Selebihnya kita dengar Abang Adam. Ya, betul. Kita dah tahu saya tak sabar nak dengar. Betul, dengan pengalaman Abang Adam sendiri, dengan berjumpa dengan ramai individu, ramai orang kan, yang orang kata pengalaman yang luas. Kita nak tanya kepada Abang Adam Qori sebagai artis,
Kita lihat juga artis sekarang ni memang ramai yang nak berubah dengan lebih baik kan, insya-Allah, yang ramai juga yang lebih mendekat dengan Islam ni. Dan dari satu sudut Abang Adam, apa yang Abang Adam rasa perlu ada pada setiap individu Muslim ni, misal kata mereka nak bercerita tentang penghijrahan. Ramai orang bertanya, saya yakin Abang Adam sendiri dah pergi banyak tempat untuk berceritakan tentang pengalaman hijrah tu sendiri. Apa sebenarnya yang perlu ada kalau kita nak bercerita tentang penghijrahan? Susah ke kalau nak hijrah ni? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz yang saya hormati, yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Okey, apa yang perlu ada pada individu sebenarnya pada semua muslim kena ada Allah dan Rasul. Betul. Okay. Dalam sini kena ada Allah dan Rasul dulu. Betul. Supaya kita rasa kita tenang dan apa yang kita nak buat inna amalu binat seperti Ustaz cakap tadi. Hadis tadi ya. Dia kena betul. Dia kena ada niat yang betul, kena ada niat yang baik baru kita boleh hijrah diri kita untuk satu step ke hadapan. Sekiranya kita tak ada dua perkara itu, kita akan fikir macam-macam. Betul. Dia biasalah setan ni akan menyesatkan kita sampai bila-bila. Jadi kita kena ada Allah dan Rasul dalam hatinya supaya kita dapat bawa diri kita dengan lebih baik. Betul. Okey. So apa yang saya buat ialah bila kita dah mengucap asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kita dah mula berhijrah sebenarnya. Okey, dah mula berhijrah dan kita dah mula kena cari ilmu yang untuk diri kita dulu. Bukan untuk nak berdebat, bukan nak kata dia lebih baik, tak, untuk diri dulu. Supaya kita dapat bawa akhlak yang baik sebagai seorang Islam untuk berdepan dengan orang yang bukan Islam. Itu yang penting. Kalau kita tak bawa akhlak kita, orang akan pandang kita, alah, kau pun sama juga. Kan? Kau dia cakap dia Islam, kau pun tak semayang. So kita tak nak orang bantai kita attack kita kat situ dulu. Supaya kita bawa diri kita akhlak yang baik supaya orang yang bukan Islam nampak kita dia macam lain macam ni. Kan tak pernah jumpa orang macam ni. Kan? Macam saya masuk Islam sebenarnya. Saya masuk Islam kerana Islam. Bukan kerana kawan. Saya ramai kawan. Saya daripada kecil sampai ke sekarang kawan Islam saya Melayu ramai sangat. Tetapi yang selalu ingatkan saya, yang selalu bagi tahu saya bukan orang Islam. Orang yang bukan Islam yang bagi tahu saya, kau dah masuk Islam nanti kau semayang ke tak? Ada kan tanya, kau puasa ke tak? Ada kan tanya. Macam ada sekali saya pergi servis kereta. Ada seorang Cina dia tanya, dia cakap, orang puasa ni tak sakit perut ke? Dia tak mati ke dia? Mati, dia tanya mati dulu. Saya tanya dia, Islam dah ada 1400 tahun. Kau pernah dengar tak orang puasa mati? Saya tanya dia. Yang makan mati yang dia fikir-fikir, tak ada. Saya cakap yang makan tu mati tak? Makan mati. So dia tahu. So di situ dia bezakan, rupanya puasa ni bukan kau tak makan satu hari. Ada masa dia untuk kita makan. So jadi bagi saya bawalah satu akhlak Islam yang betul-betul ada Allah dan Rasul dalam hati kita supaya kita dapat menghadapi perkara yang lebih baik. Masya-Allah. Itu dia satu penjelasan daripada Abang Adam sendiri tentang pengalaman dia berhadapan dengan orang ramai, yang mana yang dua yang ditekankan, yang Abang Adam kata yang penting dalam hati kita kena ada Allah dan juga Rasul, dan juga niat kita tu penting. Betul kan Ustaz? Betul. Innamal a'malu binniyat. Ustaz kata. Dan kita sebenarnya nak tahu dengan lebih lanjut berkenaan dengan topik kita pada pagi ini, nikmat hijrah. Abang Adam pun dah cerita tentang bagaimana dia merasa nikmat tu dalam penghijrahan. Tapi kita nak berhenti berehat dulu seketika. Kita nak jemput tetamu kita minum dulu sedikit, minum sedikit kudapan, dan kita akan kembali lagi selepas ini dalam Assalamualaikum. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah
Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam Assalamualaikum Subuh. Kita teruskan topik perbincangan kita pada pagi ini iaitu nikmat hijrah, yang mana kita masih lagi bersama dengan kedua tetamu kita, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azli Abdullah dan juga Adam Qori bersama dengan kita. Alhamdulillah. Kita teruskan topik kita. Mungkin kita nak tanya kepada Ustaz, kalau kita lihat tentang nikmat hijrah ataupun kita nak sesuaikan dengan suasana hari inilah lebihnya. Hijrah dari sudut yang mana dan bagaimana yang perlu dilakukan untuk menjadi keutamaan supaya seseorang tu dapat berhijrah dengan baik. Betul. Terima kasih lah. Tadi bila dengar Abang Adam sebut, pertama sekali mesti ikhlaskan hati kerana Allah Ta'ala. Ya, betul. Maknanya perkara pokok asas dalam kita nak hijrah ni mesti hati kita mula dulu. Betul. Maknanya kita kerana Allah, yang mana sebut tadi, Allah dan Rasul. Maknanya kalau kita letakkan apa hati kita untuk mencari Allah dan Rasulnya, maka kita akan dapat. Betul. Ya. Kita set dalam hati kita, dalam hati kita, itu pertama kita dalam kita nak melakukan hijrah. Maka bila kita letakkan Allah dan Rasul dalam kita punya target utama, maka kita tak menyesal apa yang kita buat. Betul. Tak rasa menyesal. Tak rasa bersalah Abang Adam. Betul. Maka sebab itulah hati kita nak kena bersihkan, nak kena jaga hati kita sepanjang masa. Kita kena banyak bersihkan hati kita, dan bila kita rasa hati kita makin gelap, makin kotor, kita kena banyakkan istighfar, melakukan kebaikan. Ada seorang ulama nama Ibrahim Al-Khawas nama dia. Dia kata hati kita ni sakit. Tapi sakit tu boleh diubati. Sebagaimana kita sakit, kita demam boleh makan ubat, Panadol dan sebagainya. Okey. Hati ni dia ada 5 ubat dia kata. Dia kata dawaul qalbi khamsatu asya. Ubat hati tu ada 5 perkara. 5 ni dia kata kita kena buat selalu. Pertama sekali tilawatul Quran, baca Quran dengan hayati makna dia. Itu pertama sekali. Yang keduanya khalaul batan, kosongkan perut, banyakkan puasa. Kan badan sebab dia. Okay. Tak mati ke puasa kan? Punya kosongkan perut ni kita membersihkan hati kita. Yang ketiganya qiyamul lail, bangun qiyamul lail. Walaupun kata ulama, walaupun sekadar memerah susu kambing sekejap je. Tak sampai 5 minit, bangunlah sekejap. Sama ada kita solat, kita baca Quran atau kita berzikir. 3. Yang keempat at-tadarru' inda sahri. Kita bermuhasabah diri kita pada waktu-waktu dini hari sebelum subuh tu. Tadi saya sampai tengok Abang Adam duduk termenung dekat. Saya menjangkakan dalam pandangan saya, Abang Adam sedang berfikir sesuatu. Ada sedang muhasabah apa nak buat, apa yang dah buat, apa yang akan buat. Jadi mana kita waktu-waktu pagi itulah waktu yang paling kita tenang hati kita, terutama sebelum subuh. Duduk fikir apa nak buat hari ini. Kemudian apa salah aku semalam? Apa aku nak baiki? Apa dosa aku? Apa aku nak minta kepada Allah hari ini? Jadi muhasabah diri pada waktu-waktu dini hari. Dan yang kelimanya ialah mujalasatus salihin. Duduk bersama orang-orang soleh. Cari juga kawan. Cari juga majlis ilmu. Kalau environment kita ada apa kurang sihat, cuba keluar daripada environment tu, iklim yang panas tu kepada iklim yang lebih baik. Cuba cari kawan-kawan juga yang boleh bawa diri kita ke arah yang lebih baik. InsyaAllah hati kita akan terubat dan kita akan jadikan Allah dan Rasul itu adalah matlamat utama dalam hidup kita. Selesai masalah. Abang Nam. Betul. Itu dia antara orang kata cara untuk orang yang hari ini, yang mana suasana dia pada kali ini, pada hari ini, bagaimana mereka nak berubah dengan cara yang lebih baik, Ustaz. Insya-Allah. Dan Abang Adam sendiri, kalau kita lihat macam Ustaz kata kongsikan sebentar tadi, kita nak cari kawan yang baik, baru kita dapat mendekatkan diri dengan perkara-perkara baik kan. Tapi kita sekarang ni lebih kepada menghukum orang yang nak berubah tu sendiri. Kita dengan pelbagai andaran. Andaian kita ni betul ke ni nak berubah ni, ataupun ni nak glamour je ni. Apa pandangan Abang Adam macam ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Imam Asy-Syafi'i, carilah 70 kebaikan orang itu sebelum kita mengatakan dia salah. Masya-Allah. Okey. 70 ni. 70 ni. Cari 70 kebaikan orang itu sebelum kita kata dia salah ataupun kita kata dia buruk. Ya. Kalau kita sentiasa bersangka buruk pada orang itu yang kita dapatlah. Betul. Ini hati akan kotor, kepala kita akan sakit. Betul. Tiap-tiap malam tak boleh tidur sebab fikirkan keburukan orang lain. Betul tak? So apa kata kita bersangka baik, insya-Allah hati tenang. Betul. Kan? Apa yang kita dapat, kita akan fikir, kenapa dia buat macam tu mungkin dia ada macam ni. Itu Imam Syafi'i kata 70 kebaikan dulu sebelum kita menghukum dia. Jadi bagi kita nak pandang orang itu, pandang diri kita. Okey, contohlah teh ni kalau saya tak berusaha untuk ambil untuk minum, saya takkan rasa. Takkan dapat rasa sedap dia. Takkan dapat rasa sedapnya. Bila kita dah rasa, alah manis lah. Nak bagi tahu manis tapi tuan rumah. Okey. Kan? Tapi simpan dekat diri kita, lain kali baru kita bagi tahu. Jumpa bila borak-borak,
itu manis sangat. Kurangkan sikit manis boleh tak? Okey. Kita dah dapat satu kebaikan untuk orang tuan rumah pun tak malu. Betul. Dan kita pun rasa selesa. Betul tak? So bagi saya dah bersangka baik, insya-Allah hati akan tenang. Dekat mana-mana kita pergi, kita tak boleh menghukum orang itu dari segi pakaian. Betul. Okey, contohlah Ustaz confirm masuk syurga tak? Belum confirm lagi. Kan? Saya confirm masuk neraka ke saya pakai begini? Ini ikut barat. Confirm masuk neraka ni. Ini orang baik ni. Persepsi confirm masuk syurga. Kita solat 5 waktu pun belum tentu masuk syurga. Betul. Cuma yang selamatkan kita adalah solat sunat. Solat sunat yang boleh bawa kita ke syurga. Jadi Topak. ya, betul. Banyak perbezaan ke dekat situ. Betul. Jadi kita jangan menghukum orang dengan pakaian ataupun dengan luaran dengan wajahnya. Kan? Bila Rafah pun tak handsome. Betul. Tapi dekat syurga, masya-Allah. Tapak kaki dah dengar dah. So kita jangan judge orang itu, bagi hidup yang tenang lagi elok daripada kita serabutkan kepala lah. Jadi jangan, sentiasalah bersangka baik dan sentiasalah bagi salam, sentiasalah senyum, insya-Allah hati akan tenang. Wallahu a'lam. Kita sendiri kena tunjukkan perkara-perkara yang baik tu. Betul. Kata ustaz tadi ada 5 perkara nak berubat hati. Senang, itu perkara yang sangat senang. Cuma kita kalau tak pandai baca Quran, ada guru. Betul. Kan, senang saja, dan jadilah kawan-kawan yang sentiasa boleh bawa kita ke majlis ilmu, ke masjid, ataupun ke, orang kata apa, ada manfaat untuk diri kita. Betul. Kan, lepak juga. Kan, lepak tu ada masa dia. Bukan sepanjang masa untuk kita lepak. Saya pun lepak juga. Saya pun jumpa kawan-kawan juga, tapi ada masa dia. Kan, tapi ada masa untuk diri kita dan untuk Allah dan Rasul. Itu yang paling penting. Ada masa yang panjang untuk Allah dan Rasul. Bangun pagi senang sebenarnya. Sebelum subuh, maksudnya solat qiyam. Sangat senang. Niat. Kalau niat kita tak betul, niat tak bangun lah. Kan? Okey, lepas tu zikir panjang di waktu malam sebelum kita tidur. Itu semua apa yang Ustaz cakap tadi, itulah yang merubah hati kita supaya kita bawa diri kita yang lebih baik, akhlak yang lebih baik, yang lebih tenang. Wallahu a'lam. Itu dia. Antara pengalaman Abang Adam sendiri bagaimana menghadapi ataupun menikmati perasaan ataupun rasa hijrah tu sendiri yang telah dikongsikan bersama dengan kita. Terima kasih Abang Adam. Lain rasa tu dengan kita. Lain, betul. Ada rasa lain. Betul. Yang mana yang sendiri merasai menjalani itu kan, dan ada usaha di situ betul. Dia punya kemanisan tu lain antara individu Abang Adam. Terima kasih Abang Adam kerana berkongsi bersama dengan kita. Dan Ustaz, di kesempatan ni mungkin kita nak kongsikan juga kepada penonton-penonton. Salah satunya Abang Adam, Ustaz ni ada orang kata membina masjid, buat pembinaan masjid. Bina masjid betul tu. Bina masjid. Pembinaan masjid. Pembinaan masjid. Dia bina masjid lah ya. Jangan kiasan. Lain persepsi orang Ustaz. Persepsi ni kita kena jaga Ustaz. Betul. Baik Ustaz, mungkin boleh kongsikan kepada penonton kita antara perkembangan terkini Mushola Ar-Rawdah di bagaimana mereka juga dapat membantu kita Ustaz. Silakan. Baik, Mushola Ar-Rawdah dah pun 70% lebih siap. Alhamdulillah. Kubah dah pasang, bumbung dah pasang, dinding pun dah cuma nak plaster je. Wiring pun dah mula buat sikit-sikit. Kemudian longkang pun kita dah buat. Kita buat seolah-olah macam JPS juga kita. Bagaimana apa saliran pun kita buat. Tinggal lagi yang finishing ni yang besar, dia kita kos yang perlulah. Sebagaimana di gambar tu apa masa momen angkat kubah yang memang tak boleh dilupakan lah sepanjang hayat saya rasa lah. Kubah hijau tu. Dan saya sebenarnya nak ucap ribuan terima kasih kepada tuan-tuan puan semua yang tak putus-putus. Dulu saya rasa kenapalah nak buat masjid pun susah. Yalah, coverage saya pada ketika itu hanya pergi masjid surau buat collection. Mana siapa nak bagi banyak kan. Tapi bila kita melalui TV ni kita nampak rupa-rupanya salah sangka kita macam Abang Anda sebut ni. Kita ada buruk sangka pada sesama Muslim. Sebenarnya bukan dia orang tak nak sumbang. Tak kena saluran. Dia orang tak tahu, tak sampai. Jadi alhamdulillah lah maklumat dah sampai. Jadi duit tu tak henti-henti masuk. Sehinggalah saatnya kita dah cukup, kita akan lock, kita hentikan kutipan. Harapnya 30% berbaki ni dapat disiapkan dalam tempoh 3 bulan terakhir. Kita nak guna Ramadan ni. InsyaAllah.
Ramai yang tertunggu-tunggu ni Ustaz. InsyaAllah mudah-mudahan kita sama-sama dapat menikmati suasana Ramadan dalam masjid baru Ustaz. Baru. Amin. Kawasan perumahan pula tu. Betul. Alhamdulillah. InsyaAllah. Dan satu lagi Ustaz, di kesempatan ni mungkin ada yang dikongsikan berkenaan dengan buku Ustaz. Ni buku saya ni saya dah hadiah pada Abah Adam Qori kita ni. Buku ni adalah ringkasan 30 juzuk Al-Quran bagi yang cuba nak memahami Al-Quran secara sepintas lalu. Tua, jauhlah. Sepintas lalu boleh dapatkan buku ni. Buku ni kalau tuan-tuan beli ada separuh sumbangan kepada pembinaan Musalla Ar-Raudhah, harga RM60. Jadi RM30 dah masuk pada pembinaan Musalla Ar-Raudhah tadi. Dan satu lagi bukunya buku 40 hadis perjuangan tulisan mantan YDP Yadin, dan tu harga RM50, RM25 untuk pembinaan Musalla Ar-Raudhah. Jadi membeli sambil menderma. Allah, dapat dua dalam satu. Ya, betul. Ini dia. Dan terima kasih kita nak ucapkan kepada kedua tetamu kita, Ustaz Muhammad Azli Abdullah juga Madam Qori kita kerana bersama dengan kami dalam Assalamualaikum Subuh pada hari ini. InsyaAllah Alhamdulillah, dan juga apa yang kita kongsikan mudah-mudahan bermanfaatlah untuk semua. Mereka boleh kongsikan panjang-panjangkan supaya kita juga dapat merasa orang kata apa sedikit nikmat. Nikmat, betul. InsyaAllah pahala dia. Terima kasih sekali lagi kepada Madam Ustaz, dan kepada anda jangan ke mana-mana, kita akan jumpa lagi dalam Assalamualaikum selepas ini insya-Allah. InsyaAllah.